Mengapa banjir di Kuala Lumpur terus berulang? Mengapa Kuala Lumpur masih dilanda banjir walau bilion ringgit habis untuk tebatan banjir? Demikian persoalan yang membelenggu orang awam yang menjadi mangsa banjir yang berulang kali di Kuala Lumpur. Seolah-olah bencana banjir ini tiada titik noktahnya. Justru ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng mempersoal mengapa tiada penjelasan diberikan oleh kerajaan berhubung banjir kilat yang kerap berlaku di ibu kota, biarpun berbilion ringgit telah dibelanjakan untuk tebatan banjir, mendalamkan sungai dan membina terowong smart. Beliau berkata Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim dan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man perlu memberi penjelasan kepada semua pihak termasuk mangsa yang terkesan. Mengapa kedua-dua kementerian itu tidak berkesan dalam mencegah bencana banjir kilat? Setiap kali hujan lebat tidak sampai setengah jam pun, warga KL sudah tidak boleh terlepas daripada banjir besar. Kereta mereka perlu dibaiki, rumah perlu dibersihkan. Bagi setiap banjir, kerugian harta benda berjumlah berjuta-juta. Cukup-cukuplah banjir pada Disember tahun lepas sepatutnya sudah cukup teruk, tetapi banjir semalam lebih teruk. Ia juga berlaku dalam tempoh kurang daripada 4 bulan dan menimbulkan kebimbangan kepada penduduk Kuala Lumpur. Untuk ini, kita mahu Menteri Wilayah dan Menteri Alam Sekitar dan Air menjelaskan mengapa kedua-dua kementerian itu tidak berkesan dalam mencegah banjir kilat. Jika semua projek tebatan banjir telah berjaya dijalankan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, Bandar Maju memerlukan pembangunan mampan bukan hanya membina lebih banyak kondominium, menara pejabat, pusat membeli belah dan bangunan pencakar langit. Jika projek-projek ini diteruskan tanpa henti, ia hanya akan memburukkan lagi keadaan. Orang yang akhirnya terpaksa menanggung akibatnya ialah rakyat yang tinggal di Bandar Kuala Lumpur, tegasnya. Persoalan Lim Eng amat relevan memandangkan banjir kilat di ibu negara semakin kerap terjadi dan semakin buruk. 4 bulan lalu, rakyat berhadapan dengan banjir besar yang dahsyat. Ramai di kalangan rakyat menjadi mangsa banjir tersebut, belum lagi dapat bangkit daripada kerugian akibat kemusnahan harta benda. Kini banjir berulang lagi. Namun, kata Lim Eng, sehingga kini tiada penjelasan mengapa kejadian banjir kilat terus berulang setelah peruntukan besar dibelanjakan bagi pelbagai projek tebatan banjir. Ketika banjir kilat melanda Kuala Lumpur pada 7 Mac lalu, Tuan Ibrahim menyalahkan hujan lebat luar biasa. Beliau sekadar membacakan rekod kadar taburan hujan. Dalam tempoh setahun, bacaan hujan adalah 2,500 mm, menjadikan purata bacaan kira-kira 200 mm sebulan. Namun dalam tempoh 2 jam sahaja, bacaan yang direkodkan adalah melebihi 106 mm, iaitu lebih setengah purata bulanan. Kejadian banjir berpunca daripada hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam menyebabkan sistem peparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti aliran air yang tinggi, katanya. Tuan Ibrahim sekadar menyampaikan apa yang berlaku, bukan punca kenapa ia berlaku. Hujan lebat tidak boleh dijadikan sebagai alasan kerana ia fenomena alam yang tidak boleh dihalang. Tetapi akibat daripada hujan lebat itu yang menjadi bencana alam boleh dihalang jika kerajaan cekam untuk menguruskannya. Kita lihat penerokaan hutan secara tidak terkawal, pembangunan yang tidak menepati piawaian alam sekitar dan lain-lain seperti menarah bukit, menambak laut dan mengorek pasir. Banjir dan tanah runtuh bukan semata-mata amukan La Nina yang membawa bencana, tetapi ia mesej keras kepada kita supaya lebih bijak dalam menentukan siapa yang layak diangkat sebagai pemimpin. Kebejatan itu berlaku kerana ada pihak yang menutup mata terhadap rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran menerusi surah Ar-Rum ayat 41 terjemahannya. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Siapakah yang mendalangi kerosakan alam sekitar ini kalau bukan pemimpin yang berkuasa membuat keputusan? Pemimpin-pemimpin ini menduduki kerusi mereka bukan kerana kepakaran dalam bidang yang sewajarnya, tetapi semata-mata penganugerahan ghanimah lantaran ketaatan kepada punca kuasa. Malangnya, sedikit pun mereka tidak insaf seperti yang dituntut oleh Islam. Lalu rakyat terus menderita akibat kebebalan pemimpin yang berterusan. Paling tidak dapat dimaafkan ialah yang hilang dari radar apabila musibah menimpa rakyat jelata. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif,
Pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.